sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, isu hangat hari ini berkaitan dengan kenyataan bekas Menteri Kewangan yang kini adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, yaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, perlukah SPRM siasat semua entiti kewangan Labuan, sindir Zafrul. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz, meminta pengkritiknya bersikap rasional berhubung gesaan agar dirinya disiasat susulan pendedahan kertas Pandora. Dalam video yang dimuat naik melalui platform X, Tengku Zafrul juga membangkitkan persoalan adakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia harus menyiasat semua syarikat kewangan termasuk mereka yang bekerja di pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa susulan desakan itu. Adakah mereka mahu minta supaya semua pengarah syarikat kewangan di Labuan disiasat oleh SPRM, dan adakah mereka mahu tuduh kerajaan Malaysia menggalakkan aktiviti haram susulan penubuhan LIBFC. Jika anda semua nak tahu, ada lebih 940 syarikat berdaftar dengan LFSA. Antaranya 70 bank dan 237 syarikat insurans. Sehingga kini, bank-bank di Labuan memiliki hampir AS 50 bilion aset dan syarikat insurans di situ juga mempunyai premium insurance sehingga AS 1,7 bilion. Adakah semua aset ini haram? Katanya. Pendedahan Malaysia Kini terhadap kertas Pandora pada 2021 mendedakan bahawa Tengku Zafrul dinamakan sebagai pengarah Capital Investment Bank Labuan yang diperbadankan di Labuan yang menjadi pusat kewangan luar pesisir antarabangsa oleh kerajaan Malaysia pada 1990 semasa Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri. Tengku Zafrul seterusnya menyatakan dia sekadar memegang jawatan sebagai pengarah kumpulan dan ahli jawatan kuasa pengurusan eksekutif Kenanga Holdings dari Januari 2009 hingga Jun 2010. Tengku Zafrul melepaskan semua jawatan selepas dilantik Ketua Pegawai Eksekutif di Maybank, Investment Bank Berhad dan Syarikat Capital Investment pada tahun 2010. SPRM telah memulakan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang turut dinamakan susulan pendedahan kertas Pandora. Pada 8 Januari, Gerakan Menuntut Malaysia Bersih menuntut meminta SPRM menyiasat 9 individu terkemuka yang dinamakan di dalam kertas Pandora termasuk Tengku Zafrul. Dalam video yang dimuat naik, Tengku Zafrul turut mempersoalkan motif pihak yang berterusan mendesak supaya dirinya disiasat susulan pendedahan kertas Pandora. Kertas Pandora terdiri daripada lebih 11,9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyelia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus amanah atau syarikat cengkerang di kawasan bebas cukai di seluruh dunia. Sekian saja, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, rasuah. Lagi-lagi kita dengar berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Nah, terbaru terdapat
dua kerajaan dahulu yang terlibat dengan salah guna dana berjumlah Rm700 juta. Dan tempo yang dikeluarkan adalah pada tahun 2020 sehingga tahun 2022, di mana pada sepanjang tahun tersebut terdapat dua Perdana Menteri yang memimpin. Pertama, Muhyiddin Yassin, dan kedua Ismail Sabri Yaakob. Tidak dapat dibuktikan bahwa kedua-dua bekas Perdana Menteri ini terlibat dengan penyalahgunaan dana Rm700 juta tersebut. Tapi, akhirnya SPRM telah mengeluarkan satu keputusan di media. Seleweng dana, SPRM akan panggil seorang bekas Perdana Menteri. Tidak pasti Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob. Tapi yang pasti, SPRM akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri. Bukankah ini adalah satu permulaan cerita kepada masuk penjara? Nah, saudara-saudara, sebelum ini Syahbudin juga membuat ulasan kehidupan ataupun status Perdana Menteri adalah sangat spesial. Di antara 30 juta rakyat Malaysia, mereka dipilih menjadi Perdana Menteri. Semua Perdana Menteri itu. Tetapi akhirnya selepas menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob dikatakan terlibat dengan siasatan ini dan dipercayai beliau adalah yang akan dipanggil SPRM. Begitu juga Muhyiddin Yassin yang kini terlibat dengan kes mahkamah. Najib Razak kita jangan cakaplah, beliau hari ini sedang berdepan dengan hukuman penjara. Tetapi saya amat respect kepada semua Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri ini, disebabkan mereka pernah memimpin negara. Nah, kenyataan daripada SPRM ini dipercayai, ataupun dalam satu artikel, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Ia berkata demikian, ketika ditanya pemberita, ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir di siasat. Siasatan lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana, itu penting. Kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan. Mantan Perdana Menteri dan juga mantan pegawai-pegawai yang terdekat dengan dia akan dipanggil. Saya tak ada senarai jumlah yang akan dipanggil, tapi tak kurang dari 4 individu akan dipanggil dalam masa terdekat. Katanya buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Nah, persoalannya adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob? Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercayai merujuk kepada Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini. Malaysia kini melaporkan SPRM memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Ismail. Selain anggota Parlimen Berak, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik ke jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Siasatan dilaporkan dibuat 4 hari selepas Menteri Komunikasi merangkap juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan Rm700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran terdahulu. Pada November, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebanyak 700 juta dibelanjakan antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebanyak Rm500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin 2020 ke 2021, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri 2021-2022. Siasatan juga dibuat di bawah Akta SPRM 2009. Saudara-saudara, adakah ini akan membawa kepada satu keputusan yang mengerikan ataupun keputusan yang mengejutkan? Kita nantikan saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.